Saya haraplah lepas ni bagi mereka yang nak bela kucing, ianya bukan sekadar hobi, ianya adalah tanggungjawab yang perlu dipikul, sama ada awak mati dulu ataupun budak-budak tu mati dulu. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan mulai 18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Ain dan tim KRS ingin berkongsi satu momen dengan semua pemilik dan pencinta kucing di mana kami telah menuju ke satu rumah seorang guru yang mempunyai 120 ekor ke atas. Kami telah pergi ke Bandar Mas untuk melihat sendiri bagaimana beliau begitu cekal memelihara kucing jalanan dengan kuantiti yang sangat banyak. Dengan ini, kami ada satu rakaman yang menarik untuk anda tonton dan boleh dijadikan sebagai teladan untuk anda semua pemilik kucing tentang moral yang disampaikan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya sekarang ini berada di Sungai Emas. Okey, saya berada di rumah Puan Mazita binti Husin yang terletak di Bandar Emas, Kota Tinggi, Johor. Okey, jom kita tengok keadaan kucing Kak Mai. Jom kita masuk. Okay. Cuba bayangkan macam mana akak ni mampu membela 100 lebih kurang dalam 120 ekor kucing lah. So orang cakap satu pengalaman ataupun satu benda yang kita mungkin kena ambil banyak faktor dari segi persekitaran, keselesaan dan juga cara dia nak merawat kucing tu sendirilah. Selalu Kak Mai kalau misalkan tu kucing yang demam semua, Kak Mai ada buat quarantine area tu macam mana? Dia for now semua memang tengah dekat dalam sangkala sebab tak dibenarkan keluar. Kalau dibenarkan keluar nanti jenuh nak mencarinya. Wah, betul lah. Jadi sekarang oleh kerana sebelum ni kawasan ni berpagar hijau. Jadi bila petang budak ni akan dilepaskan main lah. Tapi disebabkan dalam pembinaan, jadi bila dah terbuka macam tu, jadi semua sekarang memang dalam sangkar sepenuhnya. Oh, kira sekarang ni tengah renovate nak ni tak, lagi asalnya dia sampai takat ni je. Jadinya bila hujan memang akan tempias sebab tu dia bertutup-tutup macam ni. Bila panas pun dia akan panas. Jadi bila difikirkan kembali, perlulah saya buat sesuatu yang agak comfortable lah sikit kan. Dan untuk melindungi lah kan. Lepas ni mereka akan lepas bebas lah bermain dekat sini. Kecuali yang sakit, ibu-ibu yang ada anak kecil dan juga yang baby-baby akan ditempatkan dalam kawasan tertutup. Jadi itu perancangannya lah. InsyaAllah boleh berjaya. InsyaAllah. Jadi memang keadaan dalam keadaan yang tak berapa proper lah. Faham lah keadaan sekarang ni. Kita pun faham tengah renovate. So macam-macam nak buat. Jadi insyaAllah lah lepas ni kalau kata dah siap, insyaAllah lah saya akan share picture boleh. selepas. Okey, siap nanti. kita boleh datang lagi. Dia Kak Mai bela kucing yang banyak macam ni kan. Ya. So macam mana family Kak Mai? Dia adakah dia support ataupun macam Kami mana? bertiga je. Anak, suami. Suami dia tak tolong jaga. Tapi dia tolong sponsor ikan. Frozen fish. Kalau macam anak pula, dia tak, sebab dia dah berkahwin dan dia tak duduk kat sini, dia dah kerja. Jadi sepenuhnya memang saya yang urus lah daripada pagi. Kalau hari kerja, 4:30 pagi dah bangun. 4:30 pagi. Sampai lebih kurang dalam pukul 6 suku gitu, siap lah untuk pergi kerja pula. Bila petang, lepas asal je saya dah kena turun. Dan macam tu lah rutin harian. Kalau nak berjalan, panggil orang lah upah. Berupah berapa lah. So selalunya dalam kita hidup komuniti ni Kak Mai kan, tak semua orang sukakan kucing, betul? Betul. So ada tak yang macam pandang negatif dekat Kak Mai?
kebanyakan yang berada di sini memberikan sokongan yang padulah. Kan jiran sebelah ni pun dia bela kucing, jiran sebelah ni pun dia bela kucing. Jadi kata orang tu tak adalah kata orang yang berlaku, kata orang racun-racun macam kita dengar dekat TV kan. Setakat ni kat kawasan ni tak ada. Alhamdulillah. Setakat ni tak ada. Dan apabila saya buat rumah kucing ni, alhamdulillahnya mendapat sokongan lah daripada anak-anak murid, bekas anak murid, sahabat-sahabat. Ada juga yang memberikan sama ada bantuan secara kewangan, macam itulah. Saya lebih suka ambil kucing sakit, baby, ibu mengandung. Yang saya ambil macam tu lah. Ni lah kita baru. Actually hari ni kita jumpa satu kucing. Sebab dia penuh. Latest one lah. Ni yang paling terbaru. So Kak Mai sanggup untuk meniaga. Rawat dia lah. InsyaAllah tak ada masalah. Ini masalah kecil bagi saya. Ya. Kalau kurap, InsyaAllah boleh sembuh. Alhamdulillah. Dia yang tak boleh sembuh kalau ada isu dalaman. Pavo, FIP, yang tu yang saya takutkan. Actually Kak Mai, apa yang membuatkan Kak Mai ni terdetik hati untuk untuk menyelamatkan Memulakan. Memulakan dia. Bermula tu Encik Syarum. Bermula dengan seekor kucing sahaja. Dia bawa balik dengan anak dia, balik daripada Encik Sarul ni suami lah. suami. Oh suami. Saya bagi tahu lah. Dia yang bawa balik kucing asalnya, yang dia kata ni anak kucing ikut Atai balik sekolah agama. Start bermula daripada situlah, daripada seekor kucing dia naik 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sekarang dah 100 lebih. Terus aktif Pada dasarnya bermula dengan kesian. sebenarnya kalau Simpati lah. sebenarnya kan ada orang yang mula-mula dia tak berapa minat kucing dan tak pernah, orang cakap tak pernah nak ambil tahu pun. Tapi bila dia dah ambil seekor kucing, lepas tu baru dia rasa aku perlu selamatkan kucing ni. Aku dah sayang. Adakah akak mula-mula pun rasanya tak adalah suka sangat kucing? Ataupun memang dah suka daripada sejak azalinya? Pada dasarnya tak adalah suka yang sampai nak bela. Obses orang cakap kan? Yes. Dan bila dah dia bawa balik, bila kita dah bela, budak tu dah membesar. Lepas tu dia bermula, lepas tu dah bertambah 2, 3, 4, 5. Lepas tu bila dah sayang, pada dasarnya kesian, simpati. And then bila dah bela, dah besar, sayang. And then bila orang tanya tak open for adoption ke? Oh no. Walaupun dah gemuk ke apa ke, bela je lah. Sebab kadang-kadang adoption memang kita boleh buka adoption tapi kita tak tahu lagi background. Yes. Sebab baru-baru ni kita banyak kalau kita tengok dekat Facebook kan, masa dia ambil tu dia kata akan jaga baik-baik, tapi lastly bila kucing tu sakit dia dia buang, dia kata. Ada orang yang dia kata dia just whatever aku nak bagi, kalau dia okey lah. Tapi kadang-kadang ada yang orang cakap bila dah sakit tu, tak apa, kalau dah sakit kita buang je lah. Kan ada juga mindset macam tu kan. Tu yang orang cakap kita ni nak bagi pun kadang-kadang kena tengok-tengok orang macam mana, betul. Macam saya pula, saya cuba juga bawa budak tu pergi hospital, pergi klinik. Biasa saya bawa pergi vet. And then saya akan tanya vet, berapa persen? Berapa persen untuk letak dia, bukan it's not that worth it or not. Tapi biasanya saya akan tanya vet berapa persen budak ni. Dan biasanya vet akan saya pun dah belajar daripada vet kata tengok mata dia. Tengok mata dia. Dia kata daripada mata dia tu, dia kata kita boleh agak. Lepas tu daripada temperature badan dia, sama ada dah drop ke tak ke. Biasa vet akan cakap, okay, this is 10%. If it is 10%, saya tak akan letak budak tu dekat vet. Why? Sebab nanti dia akan mati dekat vet. Saya lebih suka dia mati depan saya. So kalau dia kata, okay, this is more than 50%, okay, try. Sebab kadang-kadang tu kucing ni daripada kita rawat ni, kadang-kadang tu perlukan kasih sayang. Saya lebih suka dia mati depan saya. Sebab penuh dengan kasih sayang kan. Macam tu juga dengan orang kata kalau jenis macam yang ada parvo, dia kadang-kadang dia memang bila kita fikir balik dia just haiwan ni kot. Tapi sometimes kadang-kadang haiwan macam ni dia pun perlukan kasih sayang. Perlukan support daripada kita kan.
saya kalau orang kata parvo ni, saya cakap tu senang. Sebenarnya parvo boleh sembuh. Ya. Saya ramai yang parvo survivor kat sini. Tu parvo Tak, apa survivor. memang Parvo boleh sembuh. Cuma FIP yang ada masalah. FIP, yes. Kita tak boleh nak yang cakap apa. susah untuk disembuhkan. Kalau FIP, doktor kata okay, saya rasa juga sebelum saya bawa tu biasa saya akan rasa dulu ada tak apa ni air dalam perut ni kan. Bila saya rasa cakap ni FIP ni, and then bila bawa pergi vet confirm it is FIP. Ni semua baru ambil ni, baby-baby ni semua baru ambil. Orang buang kat taman. Sana Tuhan tu pun orang buang kat taman. Masa ambil dia dalam keadaan yang tak elok lah. Tapi Alhamdulillah lah. Boleh lah sekarang. Masa Mai ambil dia dah diam. Ni hari tu lagi teruk ni kak. Ni dah okey sikit. Petanggang main lap lah. Ni pun sama. Okay. Ni dah okey dah. Hari tu teruk juga ni. Ni tak sempat lagi lah ni. Ha? Oh yang itu kak, itu memang dia tak nak makan benda lain kak selain daripada ikan mentah. Tapi sekarang dia tengah bad mood. Ada garam. Sebab dia terpaksa dikurung. Selalu dia Dia lepaskan. jenis lepas bebas. Oh. Akan tahu kenapa Mai kurung? Akan tengok badan dia. Kena gam. Oh. Tak tahu dia dapat gam tu daripada mana. Mai tengah proses buang gam tu daripada badan dia. Mai taruh bedak Mai. Ha? Taruh bedak. Ya. Mai pakai minyak gamat. Minyak tu dia sebenarnya ni. Mai taruh bedak, nanti kan dia melekat. Nanti tarik dia. Tarik ataupun taruh tepung. Oh. Dia tengah ada stres tu. Bila dia dah sebab cantik dikurung. nanti mandilah. Oh, okey. Tak apa akak punya tips kan. Bela kucing ni, so you punya cat nampak happy, nampak sihat. So nampak kalau kita tengok kucing Kak Mai semua friendly. Apa yang akak orang cakap? Adakah akak belai dia ke apa ke? Dengan jumlah yang sebanyak ini akak tak sempat nak belai. Cakap tu serang. Dia tak boleh belai satu-satu lah. Tiada kesempatan yang untuk membelai satu persatu, tak ada. Cuma bila bagi makan tu cakap bacakan bismillah ke, makan yang tak makan. Gosok-gosok lah. Lepas tu gosok-gosok. Mana yang friendly betul tu lain, dia lain. Kalau yang itu yang parvovirus tu dia senang cerita macam ni lah. Yang sakit memang akan dapat belayan yang berbeza. Jadi kalau kau nak dapat belayan yang berbeza, kena sakit. Sebab cara percakapan pun kena lain. Sebab kena pujuk dia. Kena strong, you have to be strong, you kena kuat. Kena makan, tak makan mati. Jadi lain. Kalau yang mana sihat ni nak makan. Dia macam kat hospital juga kan. Cara cakap pun lain. Makan ni makan, habiskan. Kalau yang sakit, sangat berbeza. Nada suaranya pun berubah. Intonasi semua kena berubah. Moral dia kat sini sebenarnya kalau bisa kata kucing sakit kita kena bagi dia moral support. Yes, moral support tu paling penting sebenarnya. Lepas tu mungkin kasih sayang yang akak bagikan. Itulah orang cakap salah satu tips pada mereka-mereka yang nak bela kucing. Bukan just bela, bagi makan dah enough. No. Semuanya adalah tanggungjawab. Yes. Dia bukan hanya suka-suka. Kebanyakan yang dam-dam dekat luar sana tu kebanyakan dia semua bermula dengan suka-suka. Tak boleh. Once you ada kucing, dia bukannya once you nak bela dia, you akan terikat sampai mati. Yes. Betul. Dia akan terikat sampai mati. You mesti ada masa, you mesti ada modal, you mesti ada tenaga. Tenaga tu kalau orang tak larat memang kalau dah sampai 6 jam, 7 jam, you have to spend with them every day memang. Tu macam tu Kak. Macam mana akak boleh balancekan masa akak antara rumah dengan kucing akak tu sendiri? Dan bekerja. Dan bekerja. Actually akak ni seorang cikgu. Ada akak mengajar kat ni Kak? Sini juga Bandar Mas. Bandar Mas. So macam mana? Berdekatan. Macam masa Dia, yang dibagi. macam mana akak boleh? Macam akak cakap tadi tu lah. Pagi kena bangun awal. Dia bangun pukul 4. 4.30 dia dah kena turun. Kemaskan. Dia kena rushing lah. Kalau hari kerja memang kena rushing. Lepas tu by 6.15 dah kena masuk. Petang 6 lepas asar you dah kena turun. And then you kena rushing juga. Every day kena rushing lah. Kalau tak rushing buat kerja long time. Santai-santai tak boleh lah. Tapi kalau macam masa cuti macam ni boleh lah buat secara santai. Lagi satu kan,
Dalam satu hari berapa kali jadi orang 2 kali. ya? Pagi, petang. Tengah hari memang tak dan. Tengah hari memang tak dan. 2 kali je sehari. Tapi selalunya pun macam saya sendirilah, saya ada 14 ekor tak banyak lah macam Kak Mai. Ber-up nak kita nak compare kan. Saya pun sendiri pun bagi sehari 2 kali juga lah makan. Sehari 2 kali. Itu yang paling ideal lah pada tanaman. Betul lah, saya pun sama. Lain yang kat dalam. Yang indoor cat tu dia memang sentiasa. Memang sentiasa. Yang indoor tu 16 tahun, 15 tahun. Itu kucing terawal lah. Kucing yang pertama dah Alhamdulillah dah pinggang. Alhamdulillah lah sejak bela kucing ni banyaklah pengalaman-pengalaman, tips-tips yang boleh dapat. Caranya macam tadi nak tentukan kucing hidup, tengok mata. Lepas tu kalau dia kena buat pinggang, macam mana? Minum banyak, kencing tak, warna. Macam tu lah. Kalau kita cerita pasal kucing gelandangan ni kan Kak Mai kan. Okey, sebenarnya kalau kita cerita pasal kucing gelandangan ni memang takkan habis. Betul tak? Sebab sensitivity rakyat Malaysia sangat rendah. Ya, sebab apa tu Kak Mai? Okey, mindset orang lah selalunya. Terutama pada waktu sekarang ni kan. Percaya tak Kak Mai, sekarang ni lah waktu memang orang tengah buang kucing. Hujan. Yes. Dengan kucing Because of maybe I don't know, maybe because of pandemic, I'm not sure. Tapi sekarang ni orang kata macam satu trend orang buang kucing. Kalau macam dekat apa tu saya tengok kadang-kadang anak kecil-kecil lagi dia buang. Ya, betul. Dan yang paling tak boleh terima bila dia buang anak, mak tak. Ya. So kebanyakan dia semua mak tak dia buang. Ada tu Kak Mai yang kucing tu baru lahir, orang kata Mata tu tak buka lagi. Yes, dia dah buang. So Kak Mai, apakah tanggungjawab kita? Apakah langkah yang boleh kita ambil supaya tak terjadinya pembuangan kucing ni sebenarnya? Satu, sensitiviti rakyat Malaysia terhadap kucing-kucing yang ada di luar sana lah. Jangan jadikan dianya sebagai hobi. Ya. Bela kucing bukan sebagai hobi, bela kucing sebagai amanah. Amanah. Sebab dalam rezeki kita, saya percaya dalam rezeki kita bukan hanya rezeki kita semata-mata, ianya juga rezeki untuk makhluk lain. Dan kalau ditanya saya, antara manusia dengan binatang, kucing lah utamanya, pada siapa saya nak bersedekah banyak? Saya cakap terus terang, saya akan bersedekah pada kucing. Sebab manusia dia ada akal, dia ada tenaga, dia boleh bekerja. Walaupun pun dia boleh bekerja, dia boleh dapatkan income, hasil. Tapi bagi saya lebih baik saya sedekah pada kucing. Sebab tu saya bela mereka ni daripada sikit, sekarang dah banyak macam ni. Dan perlu korbankan sedikit pendapatan untuk membuat rumah yang lebih selesa bagi mereka. Sebab mereka ni tak ada siapa-siapa. Ya. Mereka tak ada siapa-siapa. Siapa yang nak diorang? Alahkan anak manusia pun orang buang, apatah lagi anak kucing. Mereka just saya tak boleh terima benda ni. Jadi saya haraplah lepas ni bagi mereka yang nak bela kucing, ianya bukan sekadar hobi, ianya adalah tanggungjawab yang perlu dipikul. Sama ada awak mati dulu ataupun budak-budak tu mati dulu. Saya cakap dengan diorang ni, doakan mama hidup, biar awak mati dulu tak apa. Betul-betul. Jangan mama mati, sebab bila mama mati siapa nak bela awak? Saya rakan-rakan yang lain kan. Ya, saya dan juga feeder-feeder dan rescue yang lain. Saya selalu mendoakan mereka agar mereka terus kekal sihat, panjang umur supaya dapat menyelamatkan murah rezeki, supaya dapat menyelamatkan lebih ramai atau banyak lagi kucing-kucing gelandangan yang ada di luar sana. Saya minta sangat-sangatlah. Tak, kadang-kadang bila kita tengok kalau buat kucing ni, bila kita tengok bila berlakunya satu kemalangan, kita ambil contoh manusia dengan kucing. Kita katalah manusia ni kena langgar dengan kucing, dengan anjing. Kebanyakan kita tengok sekarang disalahkan binatang. Dan lagi satu, yang tolong tu, dia orang akan tolong manusia dan kucing tu akan dibiar macam tu saja. Memang ada, tapi tak banyak. Tak banyak. Tak banyak yang berhenti dan ambil kucing tu bawa balik tanam. Tapi banyak. itulah yang saya buat selalunya. Saya nampak kalau kucing terlentang kat tengah jalan, saya akan Kadang-kadang stop. kita rasa kucing tu dah mati, betul tak? Bila kita turun tengok, ya Allah, masih lagi bernafas. So memang kalau kita tengok sekarang dalam kemalangan-kemalangan yang melibatkan haiwan, kebanyakannya haiwan tu ditinggalkan dulu. Selalunya dia memang Mungkin satu benda yang saya suka cara Kak Mai yang kita boleh ambil action yang selama ni kita pun tak sedar, sebenarnya membela kucing
jangan jadikan dia sebagai hobi sebenarnya. Okey, jadikan dia sebagai satu amanah. Bila dia dah jadikan satu amanah tu, insya-Allah tak adalah terjadinya kes pembuangan kucing. Betul tak Kak Mai kan? Amanah tanggungjawab. Mereka rasa nyawa kucing tu tak berharga. That's why dia buat macam tu. Dia biarkan je. Ya. Lepas tu satu, sebaiknya kita menjaga kucing pembelian kucing ikut kemampuan ya Kak Maya. Ya. Jangan ada orang tu dia tak ikut kemampuan. Sebab itu bila dah sampai satu tahap dia dah tak boleh nak bela, yang pemandangan tu perlu. Jadi okey, saya yang terlibat dalam program pemandulan dah hampir 3 tahun untuk ni. TCQ bergerak dalam terlibat dalam program pemandulan ni. Kita tengok kan kita dah buat rasanya dah ribu dah kucing kita buat. Saya bermula di Kulai dan kita buat lagi 2 tempat di Kota Tinggi dan Masara Alif. Jadi kita dah buat 3 tempat. Untuk apa? Untuk membantu orang-orang kat luar yang pecinta kucing, yang ada kucing, yang minat kucing untuk buat pemandulan. Dengan harga yang kami bagilah, harga yang berpasukan lah. Rasanya semua orang mampu dan ni lah. Tapi kita tengok banyak-banyak yang kita buat pun masih lagi banyak lagi kucing dekat luar. Kan itu yang pentingnya pemandulan dengan vaksin kucing. Maksudnya macam Mai cakap tadi, amanah yang kita terlibat dalam didik kucing dan kita kena ada amanah dan ada tanggungjawab, bukannya hobi. Jadi yang Mai rasa lagi satu Kak, mereka tak rasa that is part of the family. Yes. betul. Dia pun tak ada sifat Dia tak rasa that is part of the family. Kalau dia rasa itu adalah part of the family, dia takkan buat macam tu, takkan dam macam tu. Dan kau kan buang family kau macam tu je ke? Ya. Maksudnya macam tu. But sometimes kadang-kadang bila kita fikir zaman sekarang kan, everything boleh jadi. For example, itulah mungkin kita berbalik-balik sebenarnya yang paling penting sebenarnya agama kita. Ya. Kan? Sebab sekarang ni pun kalau kita nak cerita pasal kucing, ya kucing lah. Yang ada orang buang anak, lagi dahsyat. Buang mak ayah semua pun ada kan. Cuma benda tu dah jadi common. yes. Sekarang ni dekat Malaysia pun dah memang banyak sangat dah. So sebenarnya berbalik-baliklah pada kita punya fitrah kan. tujuan matlamat kita apa asal kita tadi. Ya, itulah salah satunya sebab apa kita datang kat sini. So kita nak bagi orang mungkin daripada TCQ punya pengikut ataupun daripada Seri Catseras punya pengikut supaya kita dapat membela nasib-nasib diorang ni lah. Kan. Okey Kak, ada last soalan Kak kan. Let's say kami datang kita ingin membantu lagi lah. Apakah jenis bantuan yang Kak perlukan? Jenis bantuan yang saya perlukan. Ya. Kalau, yalah maksudnya kalau sebelum ni saya belanjakan lebih kurang 3K untuk makanan. Kalau boleh supply makanan kecil tapak tangan, padang sekolah saya tadahkan. InsyaAllah. Kan? Kalau ada dalam bentuk tin sardin ke, dalam bentuk makanan ke, apa je lah, saya Apa bukan yang jenis kami yang bagilah. saya bukan jenis yang berkira tentang berkira kata yang sesuai ke? Memilih bantuan apa yang nak diberikan kepada saya. Kalaupun saya tak boleh gunakan, saya ada banyak lagi kucing kat luar yang saya bagi makan. Kucing kat sekolah pun saya bagi makan, kat taman pun saya bagi makan. Jadi itulah, saya tak memilih. Beri je lah apa pun. Dan kalau boleh beri dari segi moral support pun saya terima seadanya. Boleh, insyaAllah. Macam itulah. Bagi mereka yang berminat untuk join kita punya charity ni, boleh pergi ke Telegram kita. Mungkin ada lagi benda-benda yang anda boleh tolong ataupun kami sendiri boleh tolong, ataupun anda boleh mengikuti apakah charity yang bakal kita jalankan. Okay. Itu dia, saya ucapkan terima kasih dekat Kak Mai. Harap kucing Kak Mai suka dan Kak Mai suka, dan saya doakan Kak Mai dimurahkan rezeki, kesihatan dan juga anak-anak Kak Mai happy hidup di dalam rumah baru ni, insyaAllah. Dan insyaAllah kita diizinkan bila dah siap ni kita boleh follow Yes. untuk anak-anak. Mungkin masa tu anak-anak dah boleh main berlari-lari kat kawasan ni. Ya betul, saya akan InsyaAllah. nanti adalah apa benda-benda yang saya Yalah. nak. Ni kan. Yang tu lagi kita nampak bersantai lah. Diorang happy-happy lah. Sekarang ni mungkin yang ikut live ni mungkin diorang tengok ni macam Ya, tak turun terlupa, sikit ya. lah. Tapi insyaAllah bila rumah ni dah siap. Ataupun nanti Kak Mai bila dah ada a few, Kak Mai boleh update dekat kita punya Facebook. Ya. Boleh? Nanti kita bagi
kita punya Facebook kan. Dia ambil situ. Oh ni Kak Mai yang kita pernah ni. Yang paling penting saya nak tengok si hitam tu. Kita Jadi tengok. saya akan update lah dari masa ke semasa. Sebelum dan selepas. Okay, Sumbangan daripada Cat Ceres dan juga ditaja oleh Ego Cat, iaitu makanan premium yang baik untuk kesihatan kucing, untuk bulu, dan juga yang paling penting sebenarnya orang yang paling nak cari sebenarnya untuk mengurangkan bau najis kat kucing itu sendiri. Okay, so kita saya bagi pihak My Cat's House, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak lah. Sebab yalah, jarang-jarang benda ni berlaku kan. Saya rasa terharu tersentuh sangat. Terharu bila Kak Mi telefon hari tu, saya tahu oh, saya kata okey, maknanya Allah Ta'ala telah memakbulkan doa-doa saya lah. Supaya dipermudahkan lagi apa-apa urusan dalam pembelaan anak-anak gelandangan ni. InsyaAllah. Macam kita mungkin dapat mengurangkan sikit beban Kak Mai, terutama dengan zaman pandemik ni, insyaAllah. Mungkin dapat membantu sikit Kak Mai, meringankan beban Kak Mai. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Allah Ta'ala juga yang mampu membalasnya. Amin. Okey, kita doakan semua sihat, semua gembira, semoga bebas COVID-19 yang paling penting. Dan juga semoga charity kita kali ini dapat bergerak lebih lancar dan lebih teratur, insya-Allah. Saya doakan yang tu juga. Amin. Supaya lebih ramai lagi banyak lagi rescue kat sana, kat luar sana yang dapat dibantu. Yes. Dan kami juga daripada TCQ ucapkan terima kasih juga kepada Mai kerana sudi terima kehadiran kami untuk melawat anak-anak Mai di sini. Okey. Mai tak ada terima kasih masalah. banyak. Okey. Kecil dapat padang sekolah saya tak ada. Yes. Okey, Pak, good job.